Oh hebat ya. Surah Yasin itu turun kat saya. Dia kata macam mana surah Yasin turun kat Tuan Haji ni? Dia kata cuba baca dia. Yasin wal Quranil Hakim innaka laminal mursalin. Sesungguhnya engkau diutus menjadi salah seorang daripada rasul. Ka tu saya lah dia kata. Innaka ka tu saya lah dia kata. Sesungguhnya engkau tu saya lah dia kata. Sebab itu saya ngaku jadi rasul. Lepas tu Hakim kata innaka Puan kata innaka itu adalah rasul, nabi. Maksudnya Yasin, wahai manusia, Al-Quran itu yang bijaksana. Innaka sesungguhnya engkau wahai Muhammad diutus menjadi rasul. Bukankah itu Haji? Dia kata betul. Yang innaka tu Muhammad diutus menjadi rasul kepada orang-orang Arab. Innaka tu saya diutus menjadi rasul kepada orang-orang Melayu. Oh hebat ini tafsir Al-Quran Bila mana dah berdebat naik turun mahkamah semua, dia dah tak boleh nak menang, dia buat press conference sedang apa. Jadi dia kata hari ni sekian tarikh sekian jam sekian saya meletak jawatan sebagai rasul. Lepas tu dia boleh cakap lagi last tu dia kata biar padan muka orang Melayu kita tak ada rasul. Biar padan muka orang Melayu tak ada rasul. Kalau kita kaji bagaimana Nabi SAW ini nak membuktikan dia adalah Nabi dan Rasul akhir zaman, maksudnya tidak ada Nabi lagi selepas itu. Nabi menghadapi keperitaan sebenarnya. Nabi diwafatkan anaknya yang sedang seronok bermain. Nabi diwafatkan anaknya yang baru lahir. Nabi diwafatkan anaknya yang ketiga itu, maksudnya sedang membesar, diwafatkan semata-mata nak beritahu kepada manusia bahawa tidak ada yang mewarisi kenabian Nabi SAW. Sebab itu bila mana kita mengkaji tentang sirah Nabi SAW, kita mengkaji tentang bagaimana latar belakang kehidupan Nabi SAW, kita nak jadikan Nabi sebagai idola, kita nak jadikan Nabi sebagai, kita mengharap syafaat Nabi SAW, kita kena kaji dulu secara mendalam, yang dalam, maksudnya bagaimana Nabi ini, apa peristiwa ataupun apa yang Nabi hadapi, pengorbanan Nabi semata-mata nak menjadi contoh kepada kita, insyaAllah. Nanti lepas kita akan bincang sedikit lagi tentang apa syarat-syarat untuk mendapat syafaat Nabi SAW. Adakah kita dengan baca buku ni kita akan mendapat syafaat dia, salah satunya. Kenapa boleh jadi macam tu? Lepas ni kita bincang. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih ucapkan kepada Ustaz atas satu huraian yang sangat menarik. Sangat kita kagumi bagaimana usaha Ustaz untuk menulis dan mengkirimkan buku biografi Rasulullah SAW. Jadi saya ingat Ustaz sebut kaitan kahwin, tunang dan sebagainya. Sebelum saya sampai ke sini, ada beberapa kawan saya lihat saya berpakaian macam warna putih belakang ni kan. Dia kata, saya siapa? Dia kata. Jadi saya jelaskan bahawa pakaian putih atau warna putih merupakan sunnah, warna sunnah, warna yang disukai oleh Rasulullah SAW. Jadi jangan salah faham kan Ustaz Ahmad dan sebagainya. Saya dah tambah sikit pasal baju Melayu ni. Kalau kita tahu sejarah baju Melayu, kadang-kadang kita tengok baju Melayu ni dia dekat-dekat dengan jubah. Tengok sampai itu pakai jubah sampai pakai jubah tu tengok pattern dia macam jubah kan. Sebenarnya kisahnya gini, bila mubalik ataupun pendakwah agama Islam ni yang daripada Arab pada Yaman ni, dia nak menyampaikan ajaran Islam ni ke bumi Malaysia. Dia melalui negara-negara di belah-belah ASEAN banyak, melalui India, melalui apa nama, wallahu alam ni sumbernya macam mana, tapi dia fikir ada logik ni. Ada logik. Bila mana dia daripada negara ni pakai jubah yang panjang sampai bawah, sampai di Pakistan, di India, negara yang kotor, negara yang kotor, dia berdakwah sampai situ. Jadi jubahnya kotor. Bila jubahnya kotor dia potong separuh, itu jadi kurta. Jadi sebenarnya asalnya jubah yang panjang. Jubah yang panjang. Jadi kurta sampai para betis. Sebab asalnya bawah tu kotor sangat, dipotong, jadi sampai lutut dia jadi kurta. Bila sampai ke bumi Malaysia ni, bumi tanah Melayu ni, banjir. Masih banjir ni asalnya daripada lutut tadi, dah banjir para pinggang, dah kotor sampai ke pinggang. Jadi dia potongnya para pinggang, jadilah baju Melayu. Jadi baju Melayu. Samping ni pun sebenarnya ada kajian daripada Universiti Putra Malaysia, seorang bagian siapa profesor dia kaji tentang samping. Rupanya pakai samping ni jangan main-main Pakai samping ni dia ada simbol sebenarnya. Kalau pakai samping ni maksudnya melebihi paras lutut ini, tandanya orang tu dah kahwin. Kalau pakai samping atas lutut ni, tandanya orang belum kahwin. Tapi kalau dia dah tua, dia pakai samping juga
atas lutut, tandanya nak kahwin lagi. Sampai ada kajian tentang baju Melayu ni itu sejarahnya wallahu a'lam tambahan. Terima kasih lagi Ustaz atas ikramah. InsyaAllah saya atas betul. Boleh. Jadi sebelum kita teruskan, bila saya sebut sallu ala Nabi, saudara-saudara semua akan selalu dengan selawat boleh. 1, 2, sallu ala Nabi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi insyaAllah kita teruskan dengan aktiviti kita yang kedua, saudara Abdul Muiz bin Ismail. Jadi antara sebab kenapa kita menjemput saudara Muiz untuk tampil bersama-sama ke hadapan bersama-sama kita pada malam ini adalah kerana beliau telah membaca buku yang ditulis oleh Ustaz Rusdi. Jadi kita nak mendapatkan pandangan ataupun apakah perkongsian yang ingin dikongsikan bersama oleh saudara Muiz bersama dengan kita tentang apa yang beliau dapat daripada pembacaan dan penganalisaan yang beliau lakukan terhadap buku yang ditulis oleh Ustaz Rusdi. Jadi saya ingin silakan saudara Muiz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sebagai moderator Ustaz Rusdi, Datuk PC, Ustaz Cahyono, Ustaz Rahman, Tuhu. Lebih dahulu saya minta kalau Ustaz Tuhu yang ada dalam salah silap saya cakap tak betulkan, kerana saya ni lah orang baru belajar juga sebenarnya. Macam yang moderator cakap tadi kan, dia jemput sebab dia nak sebagai komentar buku ni. Atas basis apa pun saya tak pasti. Nak kata dia kata saya dah baca buku ni, saya baru dapat buku ni dalam masa 3 hari lepas baru lagi baca. Nak kata belik muka tu huruf by huruf tu jujurnya belum lagi. Tapi alhamdulillah Allah bagi kesempatan untuk belik-belik untuk baca ekstrak poin-poin yang kira agak baik. Saya harapkan agar Ustaz dan kepala saya orang kata sebaik-baik ini atas usaha Ustaz yang dah cuba untuk menulis buku ni. Kerana pengalaman saya sendiri, saya pernah membaca beberapa kitab sirah, pernah merujuk beberapa kitab sirah yang ditulis oleh pengarang mengisahkan tentang sirah nubuwah, sirah nabawiyah, sirah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan saya pernah baca kitab fiqh sirah Syekh Ramadan Al-Quti, fiqh harakah Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awam. Saya pernah rujuk kitab Rahimul Makhtum Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri, dan saya pernah melik buku Zadul Ma'ad Ibn Qayyim Al-Jawzi. Saya pernah tengok sirah yang disusun oleh Tuan Abdul Aziz, dan juga sirah yang disusun oleh Profesor Hamka, Buya Hamka. Memanglah kalau kita baca buku yang saya sebutkan tadi, kisah Nabi Muhammad ni dan tiga sahabat diceritakan lebih detail, lebih terperinci. Yang saya percaya, bila saya sebut tadi, rasanya ramai kalau kita kadang-kadang tak pernah dengar pun kitab-kitab tu kan. Tak pernah dengar pun. Jadi bila saya buka buku ni, betul lah kan moderator cakap kan tadi, bagi tahu tadi, bila tengok cover buku tu dah cantik kan, dah elok. Bila buka dalam lagi, saya belik-belik sekali. First time saya dapat buku ni, saya belik-belik, saya kilas-kilas tu, belik-belik buku, baca sikit poin-poin. Memang apa yang Ustaz cakap tu betul. Apa yang diceritakan dalam buku ni memang Ustaz kata dah, saya nampak Ustaz dah ringkaskan. Ustaz dah accept segala poin-poin buku ni hanya berkisah berkenaan Rasulullah SAW, berkenaan sahabat dan isteri baginda. Diceritakan hanya orang kata
secara ringkas. Jadi bila buat macam ni, nampak betul niat Ustaz mungkin atas keikhlasan. Jadi ini adalah buku yang saya recommend yang sesuai untuk bacaan orang Malaysia lah. Kita kata kalau Malaysia ni, orang kita ni, kalau nak baca buku-buku yang orang kata level dia berat kan, panjang, detail ni kadang-kadang tak apa minat kan. Jadi usaha Ustaz yang dah buat, dah tulis buku ni dalam keadaan yang saya kira dah cukup mudah. Bila kita balik dengan susunan yang dibuat dalam kandungan itu, saya tengok senang. Bermula daripada kelahiran baginda kan, awal sebelum persoalan baginda, selepas kenabian baginda, macam mana dakwah bagi kehidupan baginda. Nak dapat detail memang saya kira kita perlu rujuk kitab-kitab sirah yang lain. Tapi untuk kita mengenali Rasulullah kan, ditambah dengan gambar-gambar, ada rambut baginda, pedang baginda, baju baginda, subhanallah, Allah Muhammad. Saya kira cukup untuk orang kata bila kita baca, untuk orang kata memupuk rasa cinta kita, rasa kasih kita, rasa rindu kita kepada baginda Rasulullah. Sebab yalah, bila kita susah nak baca benda yang detail-detail oleh ulama-ulama lain, usaha Ustaz tulis benda ni, saya kira tak patut untuk kita biarkan sia-sia. Dan alhamdulillah bila Ustaz bagi tahu jualan dah lebih 105,000, saya kata subhanallah kan. Ramai lagi orang yang dekat Malaysia ni yang ada rasa nak mengenali Rasulullah, ada rasa nak tahu latar belakang biografi Rasulullah kan? Ada tak rasa nak tahu bagaimana perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan? Allah Muhammad. Jadi bila saya baca apa yang saya rasa susunan daripada awal sampai pada hujung buku ni, biografi Rasulullah ni, yang saya boleh kongsikan. Bila peringkat awal itu diceritakan bagaimana kisah orang kata bermula kelahiran, saat kelahiran Nabi itu kan, saat kelahiran Nabi, api yang disembah oleh kaum Majusi kan, padam, tiang-tiang di Rom kan, retak, roboh kan, nak tunjukkan kehebatan kelahiran seorang insan yang hebat. Memang baginda Nabi Muhammad SAW ni manusia, tapi manusia luar biasa kan? Nak tunjukkan bukan manusia yang sama dengan manusia yang lain kan? Nak tunjukkan kelahiran baginda seorang yang luar biasa, yang ada orang kata kedudukan yang tersendiri kan? Bermula dari kelahiran tersendiri kan? Dan bagaimana nak tunjuk orang kata eksklusif hebatnya Nabi Muhammad ni. Bila mana selepas dilahirkan, kita tengok datuk baginda, oleh kerana ada baginda kita tahu lahir dilahirkan yatim kan? Ayah baginda iaitu Abdullah meninggal sebelum Nabi dilahirkan. Bila lahir Nabi Muhammad, dibawa oleh Abdul Muttalib, itu datuk baginda, ke Makkah kan? ke Kaabah. Jadi di sana apabila diberikan nama kepada Nabi Muhammad kan, diberi nama Muhammad, satu nama yang kalau kita sekarang ni dah banyak sangat nama Muhammad kan. Orang kata kalau Melayu ni tipikal lah kan, Muhammad ini kan. Tapi pada waktu tersebut, bila bagi nama Muhammad ni, orang yang sekeliling tu jadi terpegun. Pasal nama tu nama yang jarang, kita kata rare lah. Jadi ada pernah dikatakan sebelum diberi nama Muhammad kepada baginda Rasulullah, atas muka bumi ni 16 orang saja yang ada nama Muhammad. Jadi nak tunjukkan, orang kata satu lagi tanda yang memang Nabi kita ni orang yang special, yang luar biasa.
sejak daripada kelahiran baginda lagi. Nak tunjuk, ini bukan waktu baginda dah diangkat menjadi Nabi, ini sebelum awal kelahiran lagi. Dan bagaimana kita tengok kisah baginda diambil oleh Halimah Sa'diyah, ibu susah Nabi. Bagaimana Halimah ini datang ramai-ramai dengan orang kata wanita-wanita lain di luar bandar, masuk ke kota Mekah nak cari bayi-bayi yang baru lahir untuk disusukan. Waktu tu bila tahu Nabi ni anak yatim, ayah tak ada, mak je ada, wanita-wanita lain waktu tu tak nak ambil sebab takut tak dapat bayaran yang banyak. Ialah orang kampung kan, bila nak ambil upah orang bandar dia boleh nak sebanyak mungkin. Kita pun macam tu lah sekarang ni kan. Kalau orang bagi, kalau kita ada group option, orang bagi upah RM10 bagi RM5 kan, kita nak ambil yang RM10 kan, manusia kan. Memang tipikal macam tu. Jadi Halimah pun pada awal dia tak nak ambil kan, dia tak nak ambil kan. Sebab tadilah anak yatim, tak dapat banyak upah ni kan. Tapi bila ke sana kemari tak dapat seorang pun bayi, sedangkan orang lain, wanita-wanita lain dah dapat anak susu masing-masing. Akhir sekali daripada biar balik dalam kosong kan, dia bincang dengan suami dia, ambillah Nabi Muhammad kan, Rasul kita, Nabi kita, untuk jadikan anak susuan dia kan. Jadi berkat Nabi Muhammad ni, bila balik sahaja ke perkampungan tu kan, cerita sebelum ni dah keadaan yang tanah tak berapa subur kan, unta kedai pun tak unta pun tak ada susu kan. Jadi bila bawa balik Nabi Muhammad, oleh kerana berkatnya baginda ni, tiba-tiba rumput yang dekat kawasan perumahan dia jadi subur kan. Susu unta jadi banyak kan. Jadi rezeki makanan tu orang kata daripada orang kata kering, daripada tidak ada apa-apa, terpaksa tahan lapar apa semua, bila ambil Nabi Muhammad oleh berkatnya Nabi ni jadi murah rezeki kan. Sedangkan wanita lain yang terlebih dahulu ambil anak-anak orang kaya dan anak-anak yang ada kedudukan kan, masih dia kena sama, kering kontak kan, unta tak banyak susu kan. So nak tunjukkan kehebatan berkat Nabi Muhammad ni sampai bawa kepada ibu susuan baginda sendiri dan keluarganya sendiri. Jadi itu beberapa contoh, beberapa kisah yang kita tengok, orang kata menjadi bukti yang bila kita baca kisah-kisah macam ni, bila kita dengar kisah-kisah macam ni, sepatutnya dia menambahkan keimanan kita kan, menambahkan perasaan kasih cinta kita, kepercayaan kita bahawa Nabi kita ni seorang yang sangat-sangat hebat kan? Sangat-sangat hebat, yang dari awal lagi Allah dah tunjuk tanpa dia ni tak sama dengan manusia lain kan? Tak sama, walaupun pada orang-orang yang di sekeliling tak dapat jangka pun ni kan, dia ni Muhammad ni akan jadi Nabi, Muhammad ni akan jadi Rasul, tidak ada, tak tahu kan. Tapi kita yang baca ni patut menambahkan keimanan kita kepada Allah dan kepada Rasulullah, menambah kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia bila ceritakan secara mudah, secara ringkas lah, mudah untuk kita faham kita ni, saya kira memang membantulah untuk kita memahami secara mudah. Kalau kadang-kadang kita lupa nak baca kitab susah, ni dengan ilustrasi semua ustaz cerita sangat-sangat membantu. Dan kemudian diceritakan juga dalam buku ini berkisah berkenaan keluarga baginda, keluarga dan sahabat-sahabat orang sekeliling baginda. Dalam cerita di kalangan sahabat lelaki siapa yang, di kalangan kaum wanita siapa yang ada dekat dengan baginda, dan dicerita juga siapa isteri-isteri baginda, 11 orang isteri baginda dan 2 daripada kalangan hamba. Yang saya kira kalau kita tak baca buku ni kita tak tahu, sebab jarang-jarang dalam
Yang dua hamba itu kita tak tahu, Maria Al-Qibti dengan, saya tak ingat seorang dengan nama dia kan. Jadi membantulah untuk kita lebih kenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan apa yang lebih besar lagi untuk saya sebutkan sini ialah bila mana di peringkat ujung di kadang-kadang belah belakang tu saya cerita bagaimana kisah dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita tahu peringkat awalnya baginda berdakwah secara rahsia sebelum turun ayat yang Allah turunkan, fasda' bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin. Kemudian mulalah Nabi Muhammad SAW berdakwah secara terang-terangan kepada Arab Quraisy. Nak sebutkan apabila kita membaca kisah baginda, mukjizat kisah keberkatan baginda sebelum kenabian kan, kita nampak hebatnya. Dan juga bila kita baca kisah mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kata belah bulan, Isra Mi'raj, yang kisah Isra Mi'raj yang dalam masa satu malam sahaja kan, yang kafir atau Quraisy tidak percaya sehinggalah Abu Jahal tanya kepada Nabi, kalau betul kau pergi ke Masjid Al-Aqsa, kau cerita bagaimana keadaan Masjid Al-Aqsa tu. Walaupun oleh kerana cepat sangat perjalanan baginda ni, sebenarnya baginda tak sempat nak tengok, nak cam tiang ni kat mana, tiang ni kat mana. Tapi kebesaran Allah, bila Abu Jahal dan orang kata orang-orang Arab Quraisy ditanya tu soal nak mempersendakan Nabi, Allah paparkan depan Nabi ni gambaran Masjid Al-Aqsa tu macam mana, jelas tiang ni kat mana, tiang ni kat mana, untuk orang kata buktikan kebenaran cerita Isra dan Mi'raj ni. Yang pada awalnya orang yang mula-mula suka yang membenarkan Abu Bakar As-Siddiq, sehingga dia diberikan gelaran As-Siddiq. Jadi bila kita dengar kisah-kisah ni, sebenarnya yang saya melihat yang lebih besar ialah bila kita mengakui mukjizat Nabi ini, mengakui kenabian Nabi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita juga tahu dalam ini ceritakan bagaimana kisah-kisah perilaku akhlak baginda, bagaimana cara tata cara baginda makan, minum, berdiri, sebagainya, apa yang baginda makan. Yang kalau kita nak tengok lagi benda macam ni, ada dalam kitab Syama'il Muhammadiyah yang disusun oleh Imam At-Tirmizi dan boleh syari kalau masa lagi di mana, insyaAllah. Bila kita tengok semua ni kan, perilaku tingkah laku baginda yang sangat berakhlak, yang sangat baik, dia ada satu benda yang action taken yang kita perlu buat sebenarnya. Bagi saya lah, action taken yang kita perlu buat. Kita tidak cukup untuk kita katakan aku mengaku Muhammad ni Rasulullah, aku sayang kepada baginda, aku berselawat kepada baginda, ya Hanana ke ya Badrotin ke apa sekarang ni, bagus. Tapi dia ada satu perkara sunnah yang sangat besar yang kadang-kadang kita tak nampak, iaitu sunnah Nabi untuk berdakwah, untuk berjuang, menyampaikan Islam kepada orang lain, kepada Arab Quraisy pada waktu tersebut. Kita kadang-kadang bila cakap sunnah sekarang ni, kita kata oh sunnah Nabi simpan jaga, betul. Sunnah Nabi tutup kepala pakai serban itu semua, betul. Sunnah Nabi makan duduk, makan macam bismillah semua kita kata. Tapi kita kadang-kadang gagal untuk melihat side lain. Sunnah Nabi itu menyebarkan Islam, sampaikan Islam pada orang lain. Seolah kita kalau baca sirah ni, baca kisah Nabi Muhammad ni, kadang-kadang kita ambil apa yang boleh amal untuk diri sendiri je lah. Kalau Nabi makan duduk, aku makan duduk. Nabi pakai baju sampai pakai tangan, jangan pakai baju dengan panjang. Jadi kita fikir untuk diri kita sendiri saja. Jadi Nabi buat baik pada kanak-kanak, buat baik kanak-kanak, jaga adik-adik dia semua, suku sepapan.
sekali bahawa Nabi hidup bukan sekadar untuk diri baginda, untuk sebarkan Islam, untuk sampaikan Islam. Inilah sunnah baginda Nabi Muhammad SAW. Yang kadang-kadang kita jarang bincangkan, kita jarang berbicara pasal benda ni, iaitu untuk mengikut jejak langkah dakwah Nabi Muhammad SAW. Dan kadang kita baca, orang kata tak habis, baca sekadar, kita baca dengar mukjizat sekadar macam tu, sekadar nak orang kata mengakui kenabian. Dia tak sampai kepada action taken oleh dia. Aku dah mengaku ini Nabi Muhammad, aku kena buat apa yang dia buat. Nabi berdakwah, aku kena berdakwah, kena set. Kerana bila kita tengok cabaran-cabaran kenabian ni, Nabi ditentang bukan sebab Nabi kerana Islam untuk diri dia. Dalam dakwah secara rahsia tu, Nabi bila masa Nabi beribadat depan Kaabah, oleh kerana Nabi tak sampai kepada orang lain, jadi Abu Jahal pun tak kacau. Alah, dia ni tak bahayakan orang lain pun, dia tak kacau orang lain, biarlah dia nak sembahyang, nak apa kan. Tapi bila mana Nabi mula sampaikan secara terang-terangan kan, bila Nabi mula sebut sampaikan kalimah la ilaha illallah kepada orang Arab, orang Quraisy tersebut, itulah titik mula penentangan terhadap Nabi Muhammad SAW. Walaupun sebelum itu Nabi ni antara orang dipercayai, yang digelar Al-Amin, yang diberi penghormatan untuk menjadi hakim dalam meletakkan batu Hajarul Aswad sebagainya. Tapi bila Nabi mula sampaikan dakwah, sampaikan Islam, sampaikan kalimat tersebut la ilaha illallah itu, itulah titik mula penentangan terhadap Nabi Muhammad SAW. Dan benda inilah yang kita perlu, orang kata, hayati. Kita perlu teliti balik kisah-kisah dakwah Nabi Muhammad SAW. Dan kita pun sebagai umat dia, kalau kita nak umat dia, kita kena set. Ini juga antara sunnah yang aku nak ikut Nabi. Aku nak orang kata, biar diri aku ni jadi salah seorang daripada ejen dakwah. Dakwah ni taklah sebut kita kata kita semua ni kena belajar agama. Tidaklah setiap kita ni kena jadi hafiz. Tidaklah setiap kita ni kena menghafal kitab sunnah sitah kan? Tidaklah macam tu. Tapi kita nak sampaikan, kalau apa yang Islam kita faham, apa Islam kita tengok pada Nabi Muhammad yang kita faham, kita nak sampaikan juga pada orang lain. Kita nak orang lain pun faham Islam yang kita faham. Kalau kita baca Nabi ni berakhlak mulia, baik berbicaranya, kita nak bila kita baik berbicara dengan orang, dan kita nak orang sekeliling kita berbicara yang baik. Biar kita nak menghayati perilaku baginda sampai ke tahap macam tu. Tidaklah orang kata cinta kita nak orang kata cinta plastik kan. Sekadar kata Allah, macam saya sebutkan tadi lah, berselawat, bermaulid sebagainya kan. Tapi sekadar syok sendiri, tidak ada rasa untuk menghidupkan Islam tu di kalangan orang sekeliling kita sekali kan. Kita rasa syok untuk dia. Sedangkan kalau kita tengok Habib-Habib kan, dalam masa dia mualid, dia cuba sampaikan, dia bercerita tentang kebesaran Nabi, balik kepada Islam yang sebenar kan. Kerana inilah sunnah yang sangat besar, yang kadang-kadang kita tak nampak. Sunnah untuk berdakwah, sunnah untuk berjuang, sampaikan Islam pada orang lain. Dan saya kira susunan buku ni, kita kalau kita perhati, kita boleh garap benda ni. Sebab daripada peringkat awal saya sebut balik, cerita macam mana kisah kenabian, mujizat-mujizat Nabi. Segi belakang sebelum kisah kewafatan Nabi, ceritakan kisah dakwah. Maksudnya nak cerita kat sini, bila nak cerita, bila dalam baca buku ni, bila kita dah beriman, kita rasa hebat Nabi ni, kita kena buat action taken. Kita kena sampaikan semua orang lain untuk balik kepada Islam. Itu yang saya rasa perlu kita teliti, kita perhalusi, kita hayati untuk kita lebih mengasihi Nabi Muhammad SAW.
kerana orang kata kesusahan, kepayahan yang Nabi ni banyak dalam berdakwah. Contohnya bila Nabi berdakwah di Taif, kan? Bila Nabi berdakwah di Taif ni, kita boleh bayang macam mana di Taif ni Nabi bersama Zaid bin Harithah waktu tersebut dibanding dengan batu, sampai bila Nabi turun Bukit Taif tu diceritakan badan Nabi berlumuran dengan darah, berlumuran dengan darah, sampai orang dalam kasut kiper baginda dia bunyi, kalau kita biasa bahasa dengan orang macam mana bunyi, tapi biasa bahasa dengan darah. So nak katakan itulah susah payah jerit-jerit baginda, kan? Pelumuran darah sebagai cedera sebagainya sebab nak sampaikan Islam, kan? Sebab nak seru manusia kembali pada Allah, kan? Untuk mengesakan Allah, mentauhidkan Allah, kan? Jadi kalau Nabi Muhammad, kan, yang lahirnya itu sampai terpadam api majusi, kan? Lahirnya itu orang kata nama dia rare, kan? Nampak eksklusif lah hari ni, kan? Berdakwah pun sanggup sampai orang kata cedera lah, kan? Bila kita ni, kita katakan kita yang umat dia yang kasih pada dia, kan? Adakah cukup kita orang kata nak berselawat kepada baginda sahaja, kan? Cukup orang kata macam sebut tadi lah, Nabi makan tangan kanan, tak makan tangan kiri. Cukup kita rasa benda tu yang kita amalkan untuk orang kata menunjukkan rasa cinta kita pada Nabi, kan? Adakah cukup kita timbulkan sadar kita? Ataupun kalau Nabi pun orang kata sanggup bersusah payah macam tu untuk bawa Islam, kita macam mana? Kita pun kena letak diri kita ke dalam keadaan macam tu, kan? Korbankan diri kita macam Nabi SAW korbankan nyawa dia untuk sampaikan Islam. Kita pun kena letak dalam itu, kan? Kalau betul kita nak memupuk cinta kita pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kan? Jadi saya rasa benda inilah yang kita perlu semaikan, yang kita perlu suburkan dalam diri kita, kan? Bila kita nak timbulkan cinta pada Nabi Muhammad ni, satu benda ialah kita suburkan perasaan aku juga ingin jadi mata rantai perjuangan baginda Rasulullah, ingin jadi mata rantai dakwah Rasulullah, kan? Terpulanglah bidang mana yang kita nak masuk, kan? Asalkan kita semakkan dalam kepala kita, aku buat ni sebab nak bawa balik manusia pada Allah, dan aku buat ni sebab inilah jalan Rasulullah, kan? Aku nak ikut apa yang Rasulullah buat, dan Rasulullah buat yang disampaikan kepada orang, dan aku nak, inilah sunnah yang aku nak ikut, yang aku nak. Kalau Rasulullah tanya apa yang kamu buat untuk tunjuk kecintaan kamu pada aku sebut, ya Rasulullah, aku sanggup kerja-kerja kamu, kan? Kalau dulu kamu sanggup ke medan perang untuk sampaikan Islam, untuk menentang kafir Quraisy sebagainya, aku buat benda yang sama Rasulullah. Mungkin kita tak menangkap kita perang perang bersenjata, tapi aku buat yang aku menulis, kan? Ceritakan apa yang aku cerita dalam hadis, aku cerita apa yang aku sampaikan kepada para sahabat, kan? Akan berceramah lah, kan? Yang penting kita nak letakkan, posisikan diri kita untuk jadi penyambung dakwah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kan? Either you are an engineer ke, kan? Apa-apalah teknologis ke, kena ada perasaan untuk orang kata menyuburkan lagi perasaan cinta kita, kasih kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sebelum akhir saya nak kongsi satu orang kata kisah yang saya dengar daripada Allahyarham Tok Haji Musa. Saya ni ada pernah dengar bila mana merupakan Fadil Sarawak lah, Tok Sarawak, yang dia kata ada dalam kitab Masyafatul Qulub Imam Al-Ghazali, yang satu kisah bila Sufyan As-Sawri
Asori berada di Mekah, kita ingat haji ke umrah, dia tengok ada seorang pemuda bertahun berapa, dia selawat, dia pusing, dia tahu dia selawat saja, dia selawat. Sedangkan kalau siapa yang pernah pergi umrah dan yang pernah pergi haji, biasa ada bacaan-bacaan dia lah, yang lebih afdal tawaf apa yang kita baca yang betul saja. Bila kita nak sa'i tu daripada Marwah tu, Safa ke Marwah tu, ada bacaan-bacaan yang sunat kita baca. Tapi kemudian ni Sufyan Asari tu berselawat je sepanjang di tawaf. Kemudian dari itu Sufyan Asari ni tanya muda-muda, aku tengok kau ni waktu tawaf kau selawat, sebab apa? Sebab apa tak baca sekian-sekian ni? Saya tak ingat bacaan yang sunat. Jadi dia kata, dulu ni waktu ayah aku sakit, kemudian sakit itu sakit tenat, dia meninggal. Bila dia meninggal, tiba-tiba badan dia jadi hitam legam. Dia pun jadi, orang kata, nak buat aja ni, pasal apa ni ayah ni, ayah pasal apa ni, apa ayah dah buat ni, apa kesalahan, apa dosa ayah buat ni sampai jadi macam ni, dia mati jadi hitam semua, apa jadi. Dia pun duduk-duduk tangan ni ayah dia tu yang dah meninggal tu, sampai minta istighfar minta Allah ampunkan dosa ayah dia. Sampai bila sebut istighfar untuk ayah dia, sampai dia tertidur. Bila dalam tidur dia tu, ada datang seorang lelaki, datang sab ayah dia, sab 2-3 kali. Lepas daripada tu, ayah dia pula, kalau tadi hitam jadi putih, dah tak hitam. Jadi pemuda ni dalam mimpi dia tanya lelaki tu, kamu siapa? Jawab lelaki tu, akulah Rasulullah. Yang sapu lelaki tadi yang meninggal yang ni dah jadi putih, itu Rasulullah. Rasulullah kata, dia diceritakan ini, Rasulullah kata, ayah kamu ni banyak buat perkara munkar, banyak buat dosa, banyak buat maksiat, tapi dia tak pernah lupa untuk berselawat pada aku. Dia selalu selawat pada aku. Walaupun dia ahli maksiat, dia banyak buat dosa, dia selalu selawat pada aku, dia ingat pada aku. Jadi aku bagi syafaat pada dia, harap macam mana Allah pun jadi putih, walaupun dia ahli maksiat. Jadi bila Sufyan Asari dengar kisah pemuda ni, dia kata, teruskanlah, Rasulullah dah bagi ijazah kepada kamu untuk selawat sebanyak-banyaknya, teruskanlah. Jadi kita pun susah senang kita pun biarlah kita latih diri kita, didik diri kita, nak timbulkan, suburkan rasa cinta kita pada Rasulullah, banyakkanlah selawat kita pada Rasulullah. Bila ada kosong apa-apa daripada kita buat perkara-perkara yang tak patut, biasakan diri dengan selawat pada Nabi. Sebab kita semua adalah umat dia yang nak mengharapkan syafaat bagi dia, nak mengharapkan syafaat bagi dia di pada masyarakat kelak. Takkanlah kalau kita tak pernah berselawat, tak pernah ingat pada bagi dia nak bagi syafaat pada kita. Jadi sama-sama kita didik diri kita, ajar biasakan diri kita dengan selawat sebanyak-banyaknya. Kalau boleh buat macam Ustaz buat 3 boleh buat sekali, alhamdulillah lagi baik, siru ala barakatillah. Poinnya, biarlah wanda, kalau kita kata kita sayang, kita suburkan dengan amalan kita, dengan selawat kita sebagainya, dengan gerak kerja kita, sambung jadi edit dakwah, sambung kerja dakwah dan amal sebagainya. Saya rasa sekadar itu saya boleh sampaikan. Allah Ta'ala alam. Terima kasih kepada saudara Muiz atas perkongsian yang sudi untuk berkongsikan bersama kita tadi. Jadi apa yang kita boleh belajar
Niscaya Allah akan mencintai kamu dan mengampunkan segala dosa kamu. Sungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Pengasih. Jadi kita teruskan kepada Ustaz Rusdi untuk beliau berkongsi mana katanya saudara Muiz pun dah sebut berkaitan dengan syafaat. Jadi kita sebagai umat Nabi Muhammad ni nak syafaat atau tidak? Ya, kita sama-sama nakkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Jadi kita mintalah untuk Ustaz berkongsi bagaimana cara-cara untuk kita mendapatkan syafaat daripada Nabi Muhammad SAW dan sekaligus untuk memberikan kesimpulan terhadap sesi kita pada hari ini. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masih pada moderator, kita pun dah agak lewat malam dan difahamkan selepas ni ada majlis ini kan. Jadi apa yang saya nak simpulkan pada malam ni, insya-Allah bagaimana untuk mendapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertamanya kena cinta Nabi. Nabi sebut dalam hadisnya, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna iman seseorang selagi mana aku menjadi orang yang paling dicintai, melebihi cintanya kepada kedua ibu bapanya, melebihi cintanya kepada anak-anaknya dan juga manusia seluruhnya. Kenapa kita perlu cinta pada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kenapa melebihi cinta kita pada ibu dan ayah kita? Kalau kita rujuk dalam ayat Allah Subhanahu wa taala, Allah sebut yauma yafirul mar'u min akhi. Allah gambarkan pada mahsyar nanti bagaimana dahsyatnya, huru-haranya, kelangkabutnya manusia itu akan lari daripada saudara mara. Wa ummihi wa abi, itu juga dengan ibu dan ayah akan lari daripada anak-anaknya. Wa sahibatihi, dan isteri dan suami lari daripada isteri dan suaminya. Wa bani, dan anak-anak lari daripada ibu dan ayah. Digambarkan bagaimana kisah ataupun kedahsyatan dalam padang mahsyar tersebut. Dalam kitab tasawuf Islam digambarkan bahawa ibu yang di dunia dulu terlalu cinta kepada anaknya sehingga kan bila anak itu jatuh ke dalam sungai, ibu yang tidak tahu berenang ini akan terjun semata-mata untuk memastikan keselamatan anaknya, untuk memastikan anaknya hidup. Ibu yang tak tahu berenang ini terjun untuk selamatkan anaknya. Tetapi kata tidak di padang mahsyar. Sebab apa? Ibu di padang mahsyar nanti berdoa dengan Allah Taala. Digambarkan dalam kitab tasawuf Islam. Digambarkan di hadapan digambarkan di padang mahsyar dia berdoa kepada Allah, ya Allah, tolong jangan aku ini terserempak dengan anakku. Tolonglah ya Allah, jangan aku ini terserempak dengan anakku. Aku tak nak menemui anakku sekarang ini. Sebab apa? Nanti digambarkan kedahsyatan di padang mahsyar nanti ibu akan lari daripada anak-anaknya sebab takut-takut ibunya akan klaim, ibunya akan minta ibu dan ayah anaknya minta ibu dan ayah bertanggungjawab. Ibu, dulu saya di dunia tak minta orang, ibu tak pernah marah saya. Ibu, dulu saya tak pernah solat, ibu tak pernah marah saya. Ibu, saya dulu buat jahat, ibu tak pernah tegur saya. Jadi sekarang ni saya buat jahat di atas muka bumi ni kerana ibu tak pernah tegur saya. Jadi seorang ibu ni dia takut. Dia berdoa, ya Allah, mudah-mudahan janganlah aku terserempak dengan anakku. Begitu juga dengan suami dan isteri. Kalau di atas muka bumi ni suami dan isteri, masya-Allah, I love you lah, I miss you lah dan sebagainya. Tapi di padang mahsyar ini isteri berdoa, ya Allah, janganlah aku terserempak dengan suami. Suami kata, ya Allah, janganlah aku terserempak dengan isteriku, takut-takut dipertanggungjawabkan. Dulu saya tak pakai tudung, wahai abang, dia kata, abang tak pernah marah pun, abang redha saya keluar rumah tak pakai tudung dan sebagainya. Jadi sekarang saya nak abang bertanggungjawab ketika itu. Tetapi ada seorang manusia yang namanya Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi memberikan syafaat, menunggu ke umatnya untuk diberikan syafaat. Sebab itu ada seorang manusia saja yang menyayangi umatnya, menyayangi manusia seluruhnya, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu kita kena balas cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan syarat untuk mendapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah kena cinta Nabi, melebihi cinta kita kepada kedua ibu bapa kita, anak-anak kita dan seluruhnya manusia seluruhnya. Kalau awet kita saya tahu ya, ada kapal-kapal di UTP ni kan, kadang-kadang kita lebih duit sikit, kita belikan handphone baru untuk mak awak kita belikan handphone baru kan, sebab kita sayang pada mak awak kita. Kadang-kadang kita belikan baju baru untuk sempena hari lahir. Tapi Nabi SAW cinta manusia ni hanya cinta atas muka bumi ni, tidak di padang mahsyar. Tapi Nabi SAW adalah maksudnya cinta yang sejati, hantar di padang mahsyar. Nabi nak selamatkan umatnya daripada api neraka Allah Ta'ala, sepatutnya dia lebih dicintai berbanding manusia seluruh. Yang kedua, syarat untuk mendapat syafaat Nabi SAW ialah kena banyak selawat. Ini kena banyak selawat. Tadi kita dapat selawat. Cuma kadang-kadang selawat kita tak betul. Kadang-kadang kita bila sebut sallu alaihi kan,
Kadang-kadang sambut dengan perkataan sallu alaihi. Sallu ni maksudnya selawatlah kamu ke atas ni. Jadi kalau bila nama Nabi disebutkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita tak boleh jawab dengan sallu alaihi. Kalau sallu alaihi ni kita suruh orang balik selawat. Siapa nak selawat? Kalau kita cakap Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, lepas satu masjid sambut sallu alaihi, tak suruh aku sambut selawat ke atas Nabi SAW. Sedangkan ada satu hadis yang panjang ketika mana Nabi nak naik mimbar untuk berkhutbah, Nabi sampai ke tangga mimbar yang pertama, datang malaikat Jibril AS, sampai tangga mimbar yang kedua, datang malaikat Jibril AS, sampai tangga mimbar yang ketiga, datang malaikat Jibril AS ketika itu. Dan apa yang saya nak kongsikan, bila mana Nabi sampai ke tangga mimbar yang kedua dan ketiga dan seterusnya, ketika didatangi oleh malaikat Jibril berkatakan, wahai Muhammad, celakalah bagi orang-orang yang apabila nama kamu disebutkan tidak berselawat kepada Nabi, tidak berselawat kepada kamu. Katakan amin wahai Muhammad. Nabi ni ya Allah, kalau dia kata untuk kepentingan diri aku, tak payahlah. Janganlah sampai celaka umatku kerana mereka ni tidak berselawat kepada aku, tak payahlah, tak payah. Tapi kata malaikat Jibril, ini perintah daripada Allah SWT, maka celakalah umatmu wahai Muhammad apabila disebutkan namamu tidak berselawat kepadamu wahai Muhammad. Katakan amin. Tapi bila mana Nabi dengar ini perintah dari Allah SWT dengan berat hati, Nabi mengatakan amin, maksudnya perkenankanlah. Akhir daripada khutbah tersebut, Nabi turun, Nabi terus masuk ke bilik, ke rumahnya. Nabi masuk dalam keadaan sedih, murung dan sebagainya. Seorang demi seorang sahabat pergi menemui Nabi SAW, mengatakan bahawa ya Rasulullah, kami ada mengecilkan hati kamu ke ya Rasulullah. Adakah kata-kata kami yang menyinggung hati kamu ya Rasulullah? Kata Rasulullah, tak. Sebenarnya bila aku naik tangga mimbar yang pertama, yang kedua dan ketiga, aku didatangi oleh Jibril AS yang memerintahkan kepada aku untuk mengatakan amin, yang maksudnya perkenankanlah. Antaranya ialah bila mana nama kamu disebutkan tidak berselawat kepada kamu, maksudnya celaka dan rugilah orang tersebut. Sebab itu bila kita sebut nama Nabi SAW, kita berselawat. Itu dalam buku biografi Rasulullah SAW ni. Kalau tuan-tuan perasan kalau ada di perasan, setiap ada nama Rasulullah dia ada simbol sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila kita baca Rasulullah, kita akan baca sallallahu alaihi wasallam bersabda. Lepas tu aku telah bertemu dengan Tuhanku dan syurga, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada simbol-simbolnya supaya bila mana kita menyebut nama Nabi SAW ini, kita akan secara tak langsung berselawat kepada Nabi SAW. Yang ketiga, nak dapat syafaat Nabi SAW, kena banyak amal sunnah Nabi. Kena amal banyak sunnah Nabi. Antara sunnah-sunnah Nabi yang kita boleh amalkan lah, paling senang sekarang ni tengah kes Palestin ni dalam bahasa Arab ni dipanggil rida. Rida ni adalah serban yang tidak diikat. Kadang-kadang ni sekarang Liga Malaysia kan, Liga Super dan sebagainya, penyokong-penyokong bola ni, dari Maflah, dari Perak lah, Johor lah, Kelantan lah, Red Warrior lah, Red Giant kan, dia pakai ni semata-mata untuk menyokong pasukan bola tersebut. Dia tak tahu rupanya yang Maflah ni, yang syal ni, yang panggil rida ni adalah sunnah Nabi SAW. Kalau kita amalkan, terlalu besar. Barang siapa yang menghidupkan satu amalan sunnah di waktu kefasadan ataupun kerosakan umat, kata Nabi, Allah akan beri ganjaran 100 pahala mati syahid. 100 pahala mati syahid. Kalau kita dengan syal ni, dengan apa nama, dengan maflah ni, kalau kita niatkan sebagai sunnah, kita pakai di waktu kefasadan umat, maksudnya sekarang umat ni ada dalam kefasadan, melakukan maksiat terang-terang dan sebagainya, kita akan dapatkan ganjaran 100, maksudnya pahala orang yang mati syahid. Besar. Pakai jubah, pakai kopiah, apa lagi, kita menyikat rambut sebelah kanan, pakai kasut nanti kita pakai kasut sebelah kanan dulu, bila nak menanggalkan pakaian kiri, tanggalkan tangan, tanggalkan kaki kiri dulu, nak keluar rumah kaki kiri masuk, maksudnya kita banyak amal sunnah. Cincin juga merupakan sunnah. Kalau kita lihat cincin sebenarnya, dia dapat 4 pahala sunnah secara automatik kalau kita pakai dengan cara yang betul. Yang pertamanya pakai cincin, hukum sunnah, 1 pahala sunnah. Bila kita pakai pada tangan kanan, 2 pahala sunnah. Sebab Nabi sebut dalam kitab Syama'il Muhammad, dan saya perincikan dalam kitab biografi Rasulullah ni, sebab kitab Syama'il Muhammad itu adalah rujukan saya yang terbesar. Saya masukkan dalam kitab, dalam buku biografi ni. Maksudnya Nabi memakai cincin pada jari tangan kanannya. Yang ketiganya, kalau Nabi SAW dia pakai cincin pada jari kelingking, jadi kalau kita pakai cincin pada jari kelingking, 3 pahala sunnah kita dapat. Lepas tu Nabi SAW bila memakai cincin, dia akan menterbalikkan batu permatanya ke tapak tangan. Dapat 4 pahala sunnah hanya dengan memakai cincin. Itu kalau kita pakai cincin, sunnah. Kita pakai tangan kanan, sunnah. Bukan pada jari kelingking dan bukan diterbalikkan batunya. 2.
pahala sunnah yang kita dapat hanya dengan makan cincin. Maksudnya sudah-sudah yang kita amalkan. Banyaklah. Sebab sunnah ni ditakrifkan sebagai ma udhifu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam qaulan aw fi'lan aw taqriran aw sifatan khalqiyan aw khuluqiyan. Sunnah apa juga yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sudut qaulan, kata-kata Nabi. Nabi berkata baik, Nabi bercakap benar. Kalau kita berkata baik, bercakap benar, kita akan dapat sunnah. Fi'lan, perbuatan Nabi. Nabi puasa sunnah, Nabi solat sunnah, Nabi buat ni sunnah, Nabi bersedekah, jadi orang dermawan, semuanya itu adalah amal-amal sunnah. Perbuatan Nabi, kita akan dapat sunnah. Yang ketiga, takriran, apa juga maksudnya yang Nabi sebut, Nabi ikrar dalam hatinya, itu juga dapat sunnah. Yang seterusnya sifatan khalqiyah. Sifatan khalqiyah ini maksud sifat kejadian Nabi SAW, tubuh badan Nabi. Nabi berjanggut, kan? Nabi berjanggut. Nabi berjanggut ni dapat pada sunnah. Jadi kalau kita berjanggut ni dapat pada sunnah. Pada sunnah. Tak apalah 2-3 lain pun. Macam janggut saya ni tak ada banyak sangat. Tapi oleh kerana nak mengamalkan sunnah, pakailah janggut. Ada satu kisah di zaman Nabi SAW, ada seorang sahabat ni, dia ada janggut di 2-3 lain. 2-3 lain. Jadi bila dalam majlis ilmu begini, Nabi suka tengok muka dia, Nabi senyum. Nabi tengok muka Nabi senyum. Besoknya dia datang lagi, Nabi tengok mukanya senyum. Dia kata, Nabi ni perli janggut aku yang 3 lain pun. Nabi sedang muka aku ni senyum kan. Esoknya dia buang janggutnya, dia buang janggutnya. Lepas tu Nabi hari ketiga Nabi tengok, lepas tu Nabi berpaling tengok wajah orang lain. Nabi tak tenang dah wajahnya sampai senyum. Akhir daripada majlis ilmu tersebut, dia jumpa Nabi SAW. Ya Rasulullah, kenapa hari ini kamu tidak mahu melihat wajahku, sedangkan hari-hari yang lain kamu melihat wajahku dan senyum? Lalu kata Nabi SAW, mana pergi janggutmu? Dia kata, oh aku ingat kamu senyum tu, kamu perli janggut aku yang 2-3 lain ni ya Rasulullah. Aku dah buang dah, kata dia. Kata dia, wahai sahabat, ketahuilah kenapa aku senyum melihat wajahmu. Sebenarnya aku melihat bidadari berbuai-buai di janggutmu yang 3 lain. Jadi kalau 3 lain ni benda lah janggut, walaupun 3 lain bidadari berbuai-buai di janggut. Saya satu ketika di pejabat saya suka usap janggut ni walaupun tak banyak. Kalau tanggal satu ni, Allah ruginya rasa lama nak tunggu ni kan, sebab janggut ni sangat banyak. Jadi satu hari tu saya usap-usap tanggal tu. Saya menjerit, Allah, kenapa Ustaz? Bidadari saya dah tertongging. Kenapa bidadari saya tertongging kan? Nabi sebut siapa berjanggut ni maksudnya bidadari berbuai-buai kat janggutnya. Tapi oleh kerana saya tak putus, mesti putus lagi buai dia dah tertongging dah bidadari saya. Saya ketahui kan? Dan 3 juga maksudnya yang menghalang seseorang untuk mendapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama ialah bila seorang itu melakukan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, haram bagi dia syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, bila dia memperlekeh sunnah. Kita cakap janggut tadi kan, 3 lain. Kita pun balik ke hostel, kita balik kat campus kita, atau balik rumah, ada janggut macam ikan keli, sunnah konon. Itu haram bagi kita untuk syafaat Nabi bila kita memperlekeh sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiganya, bila berbohong atas nama Nabi SAW. Berbohong atas nama Nabi ni macam ni. Kalau kita berdebat, kalau kita berujar dengan seorang, tapi kita kalah berujar, tapi kita nak menang misalnya, kita buat suatu hadis palsu. Kita pun kata, Nabi SAW sebut dalam hadis dia macam ni. Sebenarnya bukan hadis, saja nak menang dalam perdebatan tersebut ataupun perbahasan tersebut, kita buat hadis baru. Yang sedangkan bukan hadis, kita main sebut je. Haram bagi kita syafaat Nabi, sebab Nabi sebut dalam hadisnya, man kazzaba alayya muta'ammidan, barang siapa yang berbohong atas namaku dengan sengaja, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka Allah telah menyediakan tempat yang di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi 3 juga nak dapat syafaat Nabi, kena sayang Nabi. Yang kedua, kena selalu selawat pada Nabi. Yang ketiga, kena amal sunnah. 3 juga yang berhalang untuk mendapat syafaat Nabi. Yang pertamanya ialah syirik kepada Allah SWT. Yang kedua, memperlekeh sunnah. Yang ketiganya, kita berbohong atas nama Nabi. Jadi kita kejar 3 perkara, tinggalkan 3. Mudah-mudahan perkongsian kita pada malam ini disaksikan oleh para malaikat dan disaksikan oleh Nabi SAW. Kehadiran kita, duduknya kita dalam baca ilmu ini melayani kita untuk mendapat syafaat ini. Sebab kita hadir ini semata-mata kerana cinta kepada Nabi SAW. Saya selaku seorang penulis, ada kelebihan sikit Allah beri sebagai seorang penulis. Nak rasa cinta pada Nabi, nak kongsi rasa cinta saya pada Nabi, saya buat buku biografi Agung Rasulullah. Tapi
kalau tuan-tuan ataupun adik-adik yang ada kemahiran dari sudut apa, dari sudut buat design apa, dari sudut apa ke, cuba buat satu design ke apa yang kita boleh maksudnya apa juga baju dan sebagainya, tanda cinta kita pada Nabi SAW kita zahirkan. Kalau kita tak mampu, selawat kepada Nabi. Kalau tak mampu juga, amalkanlah sunnah-sunnah Nabi. InsyaAllah mudah-mudahan kita dapat syafaat. Yang baik datang Allah SWT yang berguru atas kelemahan dan kejahilan dan musayir. Astagfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Ustaz atas kesimpulan yang sangat baik dan sangat mantap untuk sama-sama kita hayati. Mikrofon saya pun dah habis bateri. Dia memang suruh kita habis. Okey. Jadi apa yang dapat kita simpulkan melalui sesi bedah buku kita pada malam ini, marilah sama-sama kita tingkatkan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan kita banyakkan selawat, mengamalkan sunnah-sunnah baginda, dan kita cuba elakkan seboleh-bolehnya daripada melakukan perkara-perkara yang boleh menghalang kita daripada mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Memetik kata-kata Ustaz Rusdi sendiri dalam buku biografi agung Rasulullah SAW yang sempat saya rujuk beberapa hari yang lalu. Kata Ustaz dalam bahagian mukadimah, saya ingat, janganlah kita ini sekadar menunjukkan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad dengan hanya menyambut hari keputeraan Rasulullah SAW semata-mata yang disambut sama tahun, tetapi kita pula menjadi penentang tegar kepada sunnah dan risalah. Nak katanya hari ini, kalau kita benar cinta kepada Nabi, kalau kita benar kasih kepada Rasulullah SAW, maka biarlah kita membuktikan kasih dan cinta kita kepada Rasulullah dengan sentiasa berselawat dan mengamalkan sunnah baginda. Mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan yang akan mendapat syafaat. Ustaz Rusdi dengan usahanya telah pun menulis sebuah biografi, sebuah buku berkaitan dengan Rasulullah. Jadi kita pula, apakah semangat kita, apakah bukti yang kita boleh tunjukkan kepada Rasulullah bahawa kita ini benar-benar cinta dan kasih kepada Allah dan kepada Rasulullah SAW. Jadi saya kira sekadar itu saja untuk sesi perkongsian, sesi bedah buku kita pada malam ini. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz atas kesudian Ustaz untuk hadir dan berkongsi bersama-sama dengan kita pada malam ini, dan juga kepada saudara Abdul Muiz atas kesudian juga untuk hadir dan berkongsi pandangan dan pendapat beliau tentang buku ini pada kita malam ini. Jadi saya mewakili ahli panel dan juga diri saya sendiri memohon berjuta-juta kemaafan dan ampunan atas segala kesilapan dan salah silap sepanjang saya mengendalikan majlis sesi bedah buku kita pada malam ini. Dan mudah-mudahan dengan usaha kita yang kita usahakan untuk hadir pada malam ini menambahkan kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Saya rasa sekadar itu saja.